من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي مصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإلى أرواح مشايخنا ومشايخهم وإلى أرواح أهل المعلى والشبيتة والبقيع وأموات المسلمين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Sudah. Malam ni nyo giliran sifat 20. Dah. Tu tangga tadi duk niatnya tak saya baca kitab tu. Nak royak hal lepas dah. Peringatan hal lepas dah. Ulai semula lagu tu lah sifat 20 je kena ulai. Boleh ulai pun kadang-kadang lekat, kadang-kadang tak lekat. Dalam ingatan kita tu. Sebab tu pesan gurunya jangan puaslah mengulai, jangan puaslah mengulai. Pesan dia. Jangan puaslah mengulai. Sifat 20 kena ulai. Ya benda tu ya, sifat 20 tu je. Ya tak supaya pekoh ya banyak, ya luah. Tu usuluddin ya sifat tu ya, hak nak kena tahu. Dah tahu tu gak selesai. Tapi nak boleh tahu tu tempat demo tak lawe tu. Baik, kita pergi mula daripada awal semula. Kalau ada masa insya-Allah lah kita perhabis sampai iradah baru kita sambung hak pengajian kita deh. Muzakarah ni. Kita ambil di atas perkataan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Jadi di sisi Abu Hasan Asy'ari wajib kita kena tahu, kena kenal sifat-sifat Tuhan ni hanya 13 je. Hanya 13 je. Hak 20 tu di perkataan Abu Mansur Maturidi. Tapi tak serusilah dua-dua tu makna dua-dua tu daripada ahli sunnah wal jamaah. Kita ambil hak di perkataan Abu Hasan Asy'ari 13 je. Yang pertama, ingat sifat Tuhan tu banyak, ama dua muskil tu. Sifat Tuhan tu banyak, cuma hak wajib kita kena tahu atas jalan tafsir hanya 13 je di atas perkataan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Tu. Sifat Tuhan banyak, hak kita wajib tahu satu persatunya hanya 13, satu perkataan. Ataupun 20 atas satu perkataan. Habis, kita masuk selalu dah. Duk azan siapa 3-4 sifat juga nak ayat malam ni. Zakarah hak lepas dah tu. Biar ada di dalam ingatan kita tu. Yang pertama,
Ulama usuluddin bila sifat yang pertama iaitulah Allah Ta'ala bersifat dengan wujud, bersifat dengan ada. Yang pertama Allah Ta'ala bersifat dengan ada. Wujud bahasa Arab, terjemah Melayunya ada. Jadi kita nak hukum rana ada Tuhan ni, kita nak hukum rana. Kita nak hukum rana. Jangan ikut cara saya nak hukum. Kalau sebut dalam ilmu usuluddin ya 3 ya. Wajib, mustahil, harus. 3 ni ya. Kita nak hukum rana Allah Ta'ala ada ni, kita hukum wajib. Wajib. Apa makna wajib? Mesti Tuhan ada. Tu. Mesti Tuhan ada. Supaya kita duk ngaji sifat 20 ni, supaya kita duk berzikir dah ni. Supaya kita duk berzikir. Cuma kok jalan kecek. Tu kok jalan sebut. Subhanallah, subhanallah. Gitu. Pertama sekali kita iktikad, kita kena tahu Allah Ta'ala bersifat dengan ada. Ada Allah tu kita nak hukum rana dalam hati kita. Wajib. Wajibun. Makna mesti Tuhan ada. Mesti. Kemahkung dalam perut benda kita Tuhan ada. Baik, lawe bagi ada. Balik lawe kena tahu, balik lawe. Bau kemah seperti akidah seseorang tu. Kena ulama susun tu kena dah. Lawe bagi ada, tiada Tuhan. Tiada Tuhan kita nak hukum rana tiada Tuhan. Ini ambil hak humbi-humbi ni, tak saya ambil huraian panjang-panjang. Tiada Tuhan kita nak hukum rana mustahilun. Mustahil tiada Tuhan. Apa makna mustahil? Tentu dok sama sekali tak dok Tuhan. Itu makna mustahil. Kejak di hati, di perut kita, Tuhan tak dok tu mustahil. Tuhan mesti ada. Selagi kena mendatangkan dalil. Mana dalil Tuhan ada? Mana dalil Tuhan ada? Ya tak boleh yang sekadar tu tak ada tu. Dalam akidah ya kena ada dalil. Dalil tu tanda kata kita tu nampak di mata hati kita. Sebab tu kena ada dalil. Tak ada dalil khilaf ulama tu. Setengah ulama kata tak sah iman seseorang. Tak ada dalil. Tahu Tuhan ada dengan orang riak ya. Di mata hati tak nampak. Tak boleh yang kena ada dalil. Mana dalil Allah Ta'ala ada? Mana dalil? Kita buat misal luar dulu. Bawa misal skala. Kita buat misal mudah-mudah. Supaya skala. Kita pergi pada. Kita pergi pada. Jalan-jalan pergi pada nampak tahi lembu. Reti rana di kita. Kita reti rana. Tengok tahi lembu setambung duduk pada tu. Kita reti rana. Reti kata lembu ada. Nampak? Reti itulah panggil dalil. Dalil tu kita reti. Kita reti. Reti kata lembu ada. Dalil tahi lembu. Itu panggil dalil. Di hati kita nampak. Oh, nampak. Oh, lembu ada. Walaupun lembu tak ada situ. Duduk lain sekalipun. Tapi di perut kita nampak. Nampak dengan mata hati tu. Lembu tu mesti ada. Mana dalil? Tahi. Jadi tahi lembu itulah menjadi dalil Allah tak kena. Tahi lembu itulah menjadi dalil lembu tu ada. Kemah perut kita. Makna tak kesok dah. Mesti ada lembu. Tak nampak balik lembu tak ada. Tak nampak. Itu panggil dalil tu. Mana dalil Allah Ta'ala ada? Sekalian alam ni dalil tu yang ada. Baik, kita buat misal luar lagi. Misal banyak tak apa. Misal sepuluh skala. Kerek mana guru duk sebut misal ni. Kita pergi sebuah pulau, naik motor yang galah kau motor buk kau tak kira. Pergi sebuah pulau. Siapa pulau tu orang tak ada sore abuk. Tiba-tiba kita naik termasuk oleh pulau tu nampak umuh duk cegu, umuh 2 tingkat. Otak kita nampak kena. Otak kita nampak kena. Mesti ada tukar. Jadi rumah tu dalil kata ada tuai jom buat iaitu tukar. Nampak tu? Tu dalil tu.
Gi pondok pada Allah. Mana dalil Allah Ta'ala ada? Dalil Allah Ta'ala ada sekalian langit bumi ni. Sekalian langit bumi ni lah menunjuk menjadi dalil Allah Ta'ala tu mesti ada. Ha, tu. Tak ada tu tak terima. Otak tak nampak langsung. Ha, gitu. Cuma kena hurai lagi lah. Apa buat langit bumi ni ialah dalil tu ada. Apa pergi ambil langit bumi ni buat dalil kata Tuhan ada? Kerana langit bumi ni benda baru. Kerana langit bumi ni benda baru. Macam mana? Kena ingat lagi tu. Macam mana langit bumi benda baru? Kita ambil langit lah. Macam mana langit tu, kita tahulah dia benda baru. Kita nak macam mana? Percayaan kita kata dia tu benda baru langit tu. Kita macam mana? C-nya dia ambil salah satu daripada dua, iaitu gerak ataupun diam. Tu alamat benda baru. Lah ni langit duk dia, ia duk dia, itulah alamat kata dia benda baru. Dia benda baru nama lagi benda baru. Dia benda baru, benda tu mari kok tak ada dulu. Tu benda baru. Benda hok ada mari kok tak ada dulu. Tu benda baru. Pas kalau benda ada mari kot tak ada dulu, seperti langit tu tak ada dulu. Masa ya tak ada, dia ada sendiri. Dengan tak ada siapa yang menjadi, otak tak terima. Kalau gitu otak terima nya mesti ada yang menjadi dulu, tak ada lah ni ada langit. Otak terima mesti ada yang menjadi. Siapa yang menjadi? Allazi huwallahu subhanahu wa ta'ala. Allah. Sebab tu langit bumi ni ialah dalil tu ada. Kejap gitu. So tu biar ada dalam ingatan kita tu. Tu. Benar, beres. Semua ayat sana lah. Kita kecek sifat 20 ni supaya berzikir dah. Supaya berzikir. Tak ada dah ilmu hak paling tinggi sekali. Ilmu ma'rifatullah. Ilmu kenal Tuhan. Hak tinggi sekali. Hak bawah tu ilmu tafsir, hadis semua sekali. Duk bawah belakang dah. Dalam agama kita umbi hak penting sekali akidah. Hak lain tu tie ko gapo semaya tu duk atas umbi tu. Duk atas umbi tu. Semaya ialah tiang agama. Tie nak duk mana tie tu? Duk ditapuk hak kukuh. Gapo tapuk tu? Akidah, pegenge. Ini duk cara pegenge ni. So, selesai. Yang kedua. Yang kedua, ulama usuluddin bila sifat Allah Ta'ala wajib kita kena tahu serta iktikad dalam hati, iaitulah kidam Tuhan ni. Ia bersifat dengan kidam. Ia bersifat dengan kidam. Ni kalau nak lekat ni memang ia kena kecek. Balik rumah pagi esok kau bila kau panggil anak bini, kita royak. Hak supaya kita dengar, cutera kita royak. Boleh tak? Kalau boleh royak, hurai teratur molek, tanda Bayar juga nak boleh hoyak tu, dia kena latih juga tu. Kita nak hoyak biar teratur tu. Bayar juga tu. Habis itu. Yang kedua, sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, yang wajib kena sipu dalam hati kita, iaitulah Allah Ta'ala bersifat dengan kidam. Sedap pekai. Tak akit kok. Kalau cara nak batuk. Sedap pekai. Yang keduanya iaitulah kidam. Kidam bahasa Arab, terjemah Melayunya sedia. Allah Ta'ala dia bersifat dengan kidam, bersifat dengan sedia. Apa makna sedia? Witi molek, witi so. Tak boleh berdorak. Kena so pahal. Sedia ni iaitulah tidak ada awal. Allah Ta'ala dia bersifat dengan kidam, yakni dia bersifat dengan tidak ada awal dia. Ada dia, bukan dia tu mari kok tak ada dulu. Gitu. Gini sifat 20 kena kecek dulu. Dia tu, Allah tu, dia ada tu. Ada dia bukan yang mari kok tak ada dulu. Bukan. Dia ada sedia kalau dah, bukan mari kok tak ada. Nampak? Kita nak hukum rana sedia Tuhan ni.
Nak ukuran no ada dia bukan mari kut tak ada dengan makna dia ada sedia kalau dah. Sedia seada-ada sedia kalau dah. Kita nak hukum no, hukum dia wajib, mesti. Mesti tu hai sedia. Lawe pula, lawe bagi sedia baru tu hai mustahilun, mustahil. Tentu dok sama sekali tu hai baru. Bapa? Oh, baru-baru kisah ni ke baru-baru benda hok ada mari kok tak ada tu benda baru. Kalau tu dia tu maknanya baru ia tak sedia mustahil lah. Kalau dia tak sedia, dia maknanya ada dia mari kok tak ada dulu. Dia benda ada mari kok tak ada dulu benda baru. Tu bukan gitu. Tu dia ada dia tak mari ikut tak ada. Ada dia sedia kalau dah. Gitu. Sedia kalau dah dia ada. Kita makhluk, ada kita mari ikut tak ada dulu. Sebab tu kita panggil benda baru. Tu ada, sedia kalau dah dia ada. Jadi kita nak hukum kan tu sedia, wajibun mesti tu sedia. Lawas dia baru kita nak hukum kan mustahil, tentu dok sama sekali tu baru. Mana dalil? Dalil akli dulu. Jikalaulah Allah Taala tak sedia, gitu dalil akli. Dalil kut mikir dulu. Jikalaulah Allah Taala tak sedia, bermakna Allah Taala tu baru. Itu baik gitu. Kalau Allah Taala tak sedia, tak kidam dok. Nescaya baru sebab sedia lawa dia baru. Apa? Kalau Tuhan tak sedia, kita kejak dalam hati kita tu, Tuhan mesti sedia, tak sedia dengan makna baru tu mustahil. Mana dalil? Dalil akal dulu. Jikalau atas jalan fardu takdir je, tu dalil. Jikalaulah Allah Taala tak sedia, nescaya Allah Taala tu baru. Kau tu baik. Kalau kita ya panjang sikit tu. Duru tasasu kita sikap. Mana dalil Allah Taala sedia? Jikalau Allah Taala tak sedia, nescaya Tuhan tu baru. Bah kalau Tuhan baru membawa kepada bukan Tuhan. Tu dia. Kalau Tuhan baru, kita pehedah baru-baru ni benda hok tak ada. Benda hok mari kok tak ada dulu, lepas tu gi ada, tu benda baru. Bah kalau Tuhan gitu, ada dia mari kok tak ada dulu, masa tak ada dia berhajat kepada yang menjadi. Berhajat pada Tuhan lain menjadikan dia. Pala gitu, dia bukan Tuhan dah. Sebab tu Tuhan tu baru mustahil sama sekali. Pacok gitulah hati kita. Allah Ta'ala mesti sedia. Lawa bagi sedia, baharu mustahil. Dalil, jikalau Allah Ta'ala tak sedia, nescaya Allah Ta'ala tu baru. Kalau Tuhan baru, membawa kepada bukan Tuhan dok. Tu bukan Tuhan, dia baru kan. Dua. Yang ketiga. Yang ketiga, sifat yang dibilai oleh ulama usuluddin, sifat Allah Ta'ala, iaitulah baqa'un, kekal. Ini sifat yang wajib bagi Tuhan. Kalau Tuhan tak bersifat dengan sifat ni, bukan Tuhan. Gitu lah. Siapa gitu mu lah. Bukan Tuhan tak kalau tak bersifat dengan baqa'. Baik, apa makna baqa'? Baqa'un makna kekal. Kekal tu baru terjemah baru tu. Arab baqa'un, Melayunya, saling bahasa Melayunya kekal. Makna kekal ada selapis lagi. Kekal dengan makna tidak binasa, tidak akan mati, tidak akan binasa sampai bila-bila. Tu makna kekal. Tu sifat yang wajib bagi Allah tu. Allah mesti kekal. Allah mesti kekal dengan makna dia mesti tak binasa sampai bila-bila. Gitu kita nak pergi tu. Gini ya. Rukun iman ni ke? Percaya kepada Allah. Nak percaya kepada Allah kena kenal. Gini nak kenal ni. Sebab itu sifat 20 duk huraian tu. Dia rukun iman ni tu. Lepas tu dia cara harasu pula, bahasa ma'iyat pula. Rukun iman ni duk huraian tu sifat 20.
Gitu. Tu makna baqaun, makna kekal. Kekal dengan makna Tuhan ni, dia tidak akan binasa siapa bila-bila. Tak binasa siapa bila-bila. Kamu mikir tu, mana tak binasa? Binasa tu makhluk. Tuhan dia tak binasa. Sekarang ni kita nak cara hak Tuhan. Gitu. Otak kita dia tak terbatas tu mikir kok tu, mikir kok ni. Biar you fikir. Kalau Tuhan tu binasa mana? Binasa makhluk selalu dah. Kalau binasa Tuhan lemah selalu dah. Tu sifat yang ketiganya, Tuhan kekal, makna Tuhan tidak akan binasa siapa bila-bila. Pacoklah hati kita gitu. Lawe bagi binasa, lawe bagi tak binasa, binasa dengan makna mati. Kita hukum mana mati Tuhan, binasa Tuhan? Mustahil. Tentu dok sama sekali Tuhan binasa. Tentu dok sama sekali. Mana dalil? Jikalaulah Allah Ta'ala tu tak kekal, nescaya Allah Ta'ala tu binasa. Bah kalau Tuhan binasa, membawa bukan Tuhan. Kok tu lalu dah, pitah gitu lalu dah. Bukan Tuhan dak kalau binasa. Kalau gitu kejak di hati kita Allah Ta'ala ni mesti tak binasa. Mesti. Tak pimo sama sekali dia tak kita Tuhan binasa. Ego. Tu dia. Tu mudah. 1, 2, 3 dia mudah. Masuk yang keempat ni susah sikit. Yang keempat. Boleh? Boleh dah? Yang keempat. Sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Ulama usuluddin bila. Iaitulah mukhalafatuhu lil hawadis. Tu sifat dia tu. Sifat yang wajib bagi Tuhan. Mukhalafatuhu lil hawadis. Apa makna? Bersalahan Allah Ta'ala lil hawadis bagi segala yang baharu. Dalam Quran kata laisa kamislihi syai'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jala tu. Tu makna mukhalafatuhu lil hawadis. Bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu. Sebut kata benda baru. Gapo benda baru ni? Ataupun makhluk ni, gapo? Makhluk ko benda baru ko, iaitulah benda yang selain daripada Allah dan sifat dia. Hak lain tu masuk makhluk benda baru belaka tu. Gitu. Benda baru ni masih wallah wa sifatihi. Benda hak selain daripada diri Allah, selain daripada sifat-sifat dia, hak lain. Hak tu benda baru belaka. Gitu. Jadi semua sekali benda baru tu Tuhan tak serupa. Gitu. Semua sekali benda hak baru tu. Gapo? Hak selain daripada diri dia, sifat dia, semua sekali hak lain benda baru berlaku. Termasuk kita manusia, termasuk jin, termasuk malaikat, termasuk binatang tumbuhan, bukit, buka, langit, bumi, semua sekali. Semua sekali tu panggil benda baru. Jadi dengan benda baru ni Tuhan tak sama. Tuhan tak sama. Itulah makna mukhalafatuhu lil hawadis. Bersalahan Allah Ta'ala lil hawadis bagi segala yang baharu. Dia tak serupa dengan segala benda baru. Baik, habis. Sebut kata Tuhan ni dia tak serupa dengan segala benda baru. Dia pecah tubik 3. Wajah dia. Kena ada jalan tak serupa tu. Duk sebut saja tak serupa. Jalan mana tak serupa? Dia kena ada lah. Jalan tak serupa tu. Allah Ta'ala ni dia tak serupa dengan segala benda baru. Tubik 3 jalan. Pertama sekali tak serupa pada zatnya. Yang kedua tak serupa pada sifatnya. 2. Yang ketiga tak serupa pada perbuatannya. Itu insya-Allah dah habis malam ni 3 ni. Kat 3 ni nak berhenti. Banyak-banyak tak boleh. Baik, sebut kata Tuhan dia tak serupa dengan segala yang baharu. Pecah sebut 3. Pertama tak serupa pada zatnya, pada dirinya. Yakni
Diri Tuhan dengan diri kita makhluk ni, ya tak sama. Ha tu. Lu ngaji molek ni. Baru tak gelecoh tepat ayat mutasyabihah tu. Kalau tak reti hak ni, kata Tuhan duk atas arah. Reti molek ni. Baru di ayat mutasyabihah tak gelecoh. Kalau tidak tak reti hak ni, Tuhan ada tangan, Tuhan ada kaki, Tuhan ada atas arah lah. Tu dia. Baik, berarti Tuhan tak sama pada zatnya, pada dirinya, ia tak sama. Lagu mana? Kita kena reti di diri kita dulu. Tak boleh reti di diri Tuhan. Tuhan benda yang gaib. Tuhan tak sama dengan segala yang baru pada zatnya. Lagu mana? Zat Tuhan dengan zat makhluk. Reti di zat makhluk dulu. Baru kita reti zat Tuhan tak sama dengan zat makhluk. Reti di zat kita makhluk dulu. Zat kita makhluk nombor satu sekali berjirim. Apa? Lagu mana jirim? Jirim ni buih mulut dah ayat dulu. Jirim-jirim ni. Jirim-jirim ni benda yang mengambil tempat, ambil tepat. Tu panggil jirim. Benda yang bertokok yang ambil tepat, tu panggil jirim. Tubuh kita ni jirim ni. Sebab tu tubuh kita bertempat. Spekar hak baru ni, beli mahal. Berjirim. Batu ia bertempat atas meja ni. Kita ni berjirim, bertempat. Nampak? Telefon berjirim, bertempat. Tu berjirim belako, tu berjirim belako tu. Sebab tu yang mengambil tempat. Tu jirim panggil. Tuhan tak serupa dengan segala benda yang baru pada zatnya. Yakni zat Tuhan tak berjirim. Gitu. Zat kita makhluk berjirim. Tu tak serupa. Tu panggil tak serupa. Zat kita makhluk berjirim. Zat Tuhan tak serupa dengan zat kita makhluk. Zat makhluk berjirim. Zat Tuhan kan? Zat Tuhan tak berjirim. Tu. Lagi, zat kita berjirim, zat kita dia berjirim mesti mengambil tempat, mesti bertempat. Tak terima dia tak berjirim, tak bertempat. Tak terima. Dia. Dia. Kau ada kereta sebuah, duduk rumah. Tak apa, kau pergi tengok. Pergi tengok, pergi rumah demo, pergi rumah nak tengok kereta. Mana kereta demo? Ada kereta kahwin. Mana? Tak duduk mana-mana. Boleh terima? Tak boleh terima. Tu. Kok boleh terimanya? Dia sebut kata berjirim. Kereta tu berjirim. Mesti bertempat. Duduk bawah gereh. Kau duduk luar. Kau duduk belakang pagar. Kau luar pagar. Kau otak mesti terima gitu. Tu makna bertempat. Sebut kata jirim. Mesti bertempat. Apa? Kita gitu pula. Tuhan tak serupa dengan segala makhluk pada zat. Yang zat Tuhan tak berjirim. Tahu mana zat Tuhan tak berjirim? Kalau berjirim, makhluk selalu dah. Kalau berjirim Tuhan, makhluk selalu dah. Apa? Sebab jirim-jirim ni yo ketentuan bagi makhluk je. Tuhan yo yak dah tak serupa makhluk. Makhluk ia berjirim. Apa tu? Iman. Mere. Sate hal ni tak iman, sate. Nak segar tu iman. Hal ni sate ya. Tu dia. Tu makna zat kita berjirim. Dia sebut kata berjirim mesti bertempat, mengambil tempat. Kita gitu Tuhan zat dia tak berjirim sebab zat dia tak sama dengan zat makhluk. Zat makhluk berjirim, zat Tuhan tak berjirim. Dia zat Tuhan, diri Tuhan tak berjirim, tak bertokok apa kita ni, maka zat Tuhan tak bertempat. Apa? Lalu tu mari ayat-ayat Quran. Kita retilah Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Tu ayat mutasyabihah, bukan ayat muhkam. Bukan ayat kata ayat tu no ayat kata tu hidup atas arah. Kita reti dah kalau sebut kata duk atas, duk bawah, kiri kanan, belakang depan, mesti benda tu berjirim.
Sebab tu orang menyabit ke Tuhan bertempat tu, dia menyabit ke Tuhan tu berjirim. Dia menyabit ke Tuhan tu berjirim, tepat salahnya, dia menyamar ke Tuhan tu dengan makhluk. Allah Ta'ala royak dalam Quran, ia tak serupa makhluk. Data-data yang sama Tuhan makhluk. Situ tepat lawan Quran tu. Situ tempat bunuh tu. Nampak? Tempat bunuh Wahabi situ. Boteh kena. Situ tempat bunuh dia tu. Quran royak lagu lain, dia pehel lagu lain, pergi lagu lain. Situ tempat bunuh. Ya ulama kita lawan sangat tu. Kalau bertempat atas arah atas langit kau, mesti berjiring. Bertempat yang layak, tak ada tempat hok layak dengan Tuhan. Sebut kata tempat mesti berjiring. Nampak? Tak ada tempat hok layak dengan Tuhan. Comemna dia kecek, bertempat yang layak dengan dia. Tak ada tempat hok layak dengan Tuhan. Sebut kata tempat mesti berjiring. Dia jiring makhluk selalu dah. Sebab tu salah besar orang kata Tuhan bertempat. Salah besar. Cuma cara hurai dia lain lah. Kalau kelas-kelas VIP, hurai dia tu tinggi. Kita orang awam boleh jadi. Nak jadi gitu? Tu hurai jenis VIP hak tinggi ya hurai cara VIP dia tu. Kita orang kampung semabur. Tu ni kejap molek tu tak serupa dengan segala makhluk, tak serupa dengan segala benda baru, yakni ia tak serupa pada zatnya. Lagu mana? Zat dia dengan zat kita. Zat kita berjiring. Zat Tuhan tak berjiring. Dia tak berjiring selalu dah nampak. Tak bertempat. Nampak? Lagi. Zat makhluk berjiring. Dia berjiring bertempat. Dia bertempat selagi tu baik berarah. Mesti. Dia berjiring mesti bertempat. Dia bertempat mesti berarah. Mesti. Tubik lalu arah kanan, kau arah depan, kau belakang depan atas bawah tubik lalu. Tengok kita ni, dek depan. Apa tubik arah depan? Tu. Bapa tubik arah depan, bapa tubik arah kanan. Benar kita, kanan kita. Bapa tubik arah kanan, bapa tubik arah kiri. Sebab benda berjiring. Tu sebab tu. Dia berjiring, bertempat. Dia bertempat, tubik lalu dah. Berarah. Tuhan, dia tak serupa pada zat. Ia tak berjiring. Dia tak berjiring, dia tak bertempat. Dia tak bertempat, dia tidak berarah. Bukan arah atas dia. Lepas tu kan? Hak tu kita tak reti tu Tuhan. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, al-ajzu anil idrakun. Lemah daripada mendapat. Lagu mana Tuhan? Itulah orang yang mendapat. Selagi mana duk nampak Tuhan gening, Tuhan ada kaki, Tuhan ada tangan, duk selo. Tak kena Tuhan lagu tu. Apa? Lagu tu kita ngaji akidah. Bukan kata Tuhan ada atas rada. Jak molek tu. Tu makhluk tak serupa, maknanya Tuhan tak serupa pada dengan segala makhluk pada zatnya. Tubik tak serupa pada zatnya, tubik kan? Zat Tuhan dengan zat kita berjirim. Zat kita bertempat. Zat kita berarah. Zat Tuhan tak berjirim. Dia tak berjirim, tak bertempat. Dia tak bertempat, tidak berarah. Patut Tuhan kan? Dia ada dia tak serupa makhluk. Sebab tu tak boleh tanya, Aina Allah, Tuhan duk mana? Tak boleh tanya. Nak tanya duk mana, mesti benda berjiring. Salah besar. Satu-satu perkara yang bid'ah. Katanya Tuhan di mana? Tu bid'ah, tu panggil. Tu. Bismillahirrahmanirrahim. Nak berhabis ni ya, patut sih. Ada masa mula pula kita sambung. Muzakarah ni bukan mengajar, tak muzakarah. Ingat ulama-ulama. Bukan tak ada akidah, iman ada lah. Kau cuma peringat. Supaya tu lah. Ada berzikir. Sebut dah malam pagi tadi sebut dah. Mana sebut pula. Berzikir lah gitu. Tu maknanya tak serupa Allah Ta'ala pada zat Allah Ta'ala dengan zat kita makhluk. Zat kita berjiring. Zat kita bertempat. 2. Zat kita berarah. Lagi pula semua sekali tu.
Ada jirim arus. Jirim tu dia tidak ambil atau kena. Jirim ini dia mesti ambil salah satu, gerak ataupun diam. Tu sifat bagi jirim lagi tu. Tu sifat bagi jirim lagi mesti dia ambil salah satu, gerak ataupun diam. Nampak? Tu kipah tu dia duk gerak, dia duk musing tu. Diam dia tinggal. Dia ambil gerak, dia tinggal diam. Dia kita tutup suih pani hak berhenti tu. Dia tak gerak, dia diam. Dia diam, dia tinggal gerak. Salah satu tu wajib. Wajib ke apa? Wajib di makhluk, di jirim. Tuhai bukan jenis jirim. Sabit tu tuhai, dia tak gerak, dia tak diam. Guano lagu tu. Lagu tak serupa makhluk. Tu tuhai lagu tu. Tu tuhai lagu tu. Nampak tak? Bukan benda yang boleh makku di otak dok. Nampak gening, duk ngatik-ngatik nampak putih. Oh, dia putih gak jirim. Tuhai bukan gitu dok. Tu makna situ. Yang pertamanya tak sama Tuhan dengan segala makhluk, yakni pada zatnya. Zat makhluk kan jirim bertempat berarah. Zat Tuhan ia tak berjirim, dia tidak bertempat, dia tidak berarah dak. Bukan Tuhan duduk arah dalam ko, arah luar. Tuhan tak duduk dalam alam ni, tapi Tuhan duduk di luar alam ni, luar langit bumi ni. Hei, dak juga. Sebut kata luar dalam mesti jirim. Takut otak kita pergi lagi. Oh Tuhan, kalau kita dia duduk luar alam ni, luar langit bumi ni, dia duduk luar. Sebut kata luar mesti jirim. Apa kita lah, apa sebut sama tu, mutu kita duduk luar. Sebab apa boleh kata duduk luar? Kita duduk dalam masjid, mutu kereta duduk luar. Sebab apa boleh kata gitu? Sebab benda tu berjirim. Kalau benda tu tak berjirim, tak boleh kata dah di luar. Nampak? Lagu tu. Situ. Yang kedua, tak serupa Allah Ta'ala pada sifat. Boleh tak tu? Boleh dah. Walaupun tak boleh hurai. Ambo dengar-dengar dah faham molek dah. Tapi balik rumah nak oyak nak hurai tak boleh. Gitu hak kerek berlaku. Walaupun tak boleh hurai sekalipun. Tapi di hati kita faham. Lepas dah fardu ain. Lepas dah fardu ain. Kalau boleh hurai, tu comel lagi. Comel. Oyak kau anak isteri kita rumah. Tu hebok ke duk atas langit. Gening. Boleh oyak. Tu kemah lagi ya. Yang kedua Tuhan tak serupa Tuhan dengan segala makhluk pada sifatnya. Boleh lagi kau? Boleh dah. Benda hak jenis gini ke, ia tak lagi banyak. Ia pergi duduk dengan sedap dekat kena berhenti. Yang kedua, Tuhan tak serupa pada sifat. Yakni sifat-sifat Tuhan tak serupa dengan sifat kita makhluk. Ia tak serupa. Ya Allah kau. Tu Tuhan tu mendengar, kita mendengar. Tu serupa tu. Tuhan berkata, kita berkata tu serupa tu. Kita ada orang, Tuhan ada berkuasa sama tu. Kata tak serupa. Sudah. Tu serupa pada panggilan. Tu tak ada apa tu. Serupa pada panggilan je tu. Tak serupa pada sifat ni lagu lain. Kerana sifat kita makhluk jenis berarad. Sifat Allah Ta'ala dia bukan jenis berarad dak. Guano pula arok. Guano pula. Sudah hijau pula. Orang itu panjang pula tu. Baik, kita buat misal arok-arok ni, kita buat misal hak skala ya. Kena ada uah lada. Tak kena apa. Lada sebutir. Lada tu, dia panggil jirim. Dia panggil jirim. Bersifat kan lada? Bersifat dengan pedah. Jadi pedah tu sifat bagi lada. Selagi sifat bagi lada warna merah. Tu warna merah tu sifat bagi lada. Nampak dah? Nampak tu? Jadi merah di lada tu dalam istilah usuluddin dia panggil arok.
Bapa panggil arok? Sebab merah tu dia duk lekat di jirim, iaitulah di lado tu. Dia lekat di jirim, lekat di lado. Tu panggil arok merah tu. Pedah pula sifat bagi lado juga, cuma pedah tu panggil arok. Bapa panggil arok? Ia duk lekat di lado, kuk jalan jeligo dalam lado. Panggil arok. Lekat di lado jenis berjirim. Sebab tu pergi panggil arok. So lagi. Tu. Manis di gula. Manis tu sifat bagi gula. Tapi manis tu panggil arok. Bapa panggil arok? Sebab manis tu ia kena duduk di gula. Ia tak boleh duduk sendiri manis tu. Ia kena duduk di gula. Duduk di gula jenis berjirim. Sebab itulah manis tu panggil arok. Nampak? So lagi misal. 3 pada. So lagi misal kita misal masing pula. Masing digaris. Masing tu sifat bagi garis lah. Tapi masing tu panggil arok. Dalam istilah usuluddin panggil arok. Gapo arok ni? Benda hok ada, ia kena duduk di jirim, iaitulah butir garis. Ia kena duduk di garis. Ia tak boleh duduk sendiri masing tu. Kalau boleh duduk sendiri masing tu, kita pergi kedai beli masing, tak usah beli garis, buat berat nampak? Masing tak boleh duduk sendiri, ia kena duduk di garis. Jadi masing tu panggil arok. Sebab apa? Ia duduk di garis jenis berjiring garis tu. Sebab tu panggil arok. Lagi, sifat pendengar kita. Sifat pendengar kita, hok duduk dalam telinga tu. Belakang gegendek, duduk dalam telinga tu. Sifat pendengar kita tu. Duduk di kita, panggil arok. Sebab apa? Sebab duduk di kita jenis berjirim. Sifat pendengar tu panggil arok. Sifat pelihat kita, duduk dalam mata kita ni, celuh 2 dahi ni, sifat pelihat, benda tu ada tu. Benda tu panggil arok. Apa lagi panggil arok sifat pelihat? Kerana duduk di kita jenis berjirim. Misal banyak. Sifat perkata yang duduk di anak tekuk kita tu. Ada benda tu kita boleh berkata. Ada tak perkata? Ada. Tak ada tu isu tu walaupun ada mulut sekali pun. Sifat perkata ada di anak tekuk kita tu. Ada di tubuh kita. Panggil perkata tu panggil arok. Nampak? Tepat mana tak serupa pada sifat ni? Bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu pada zat selesai dah. Tak serupa pada zat selesai. Tak serupa pada sifat. Yakni sifat-sifat Tuhan, kudrat, iradah, ilmu, hayat, samuk, bahasa kalah tu. Dia bukan jenis arok dok. Apa? Gana arok? Arok ni benda yang ada tupai di jirim. Ada pun sifat kudrat, iradah Tuhan, ia bukan jenis arok. Ada di zat Tuhan semata-mata. Zat Tuhan bukan jenis berjirim. Hatu tak serupa pada sifat tu. Tu tak serupa pada sifat tu. Lagu mana? Sifat-sifat Tuhan bukan jenis arok. Sifat-sifat kita makhluk jenis arok. Tu panggil tak serupa pada sifat. Tu kena berkali-kali juga ayat tu. Selesai tu. Yang ketiga. Kita hurai semula pula. Ya, tak ada tu kena berkali-berkali tu. Yang ketiga, tak serupa Allah Ta'ala dengan segala yang baharu, iaitu pada perbuatan. Tak serupa pada perbuatan. Lagu mana perbuatan? Perbuatan Tuhan dengan perbuatan kita. Perbuatan Tuhan menjadi, yakni ibrazul mumkini minal adami ilal wujudi. Itu perbuatan panggil. Menzahirkan benda yang tak ada, we ada. Itu perbuatan Tuhan. Biji besi asal tak ada, Tuhan buat we ada. Biji emas asal tak ada, Tuhan buat we ada. Nampak? Kayu hok tak ada, Tuhan buat we ada. Itu memperzahirkan hok tak ada, we ada. Itu perbuatan Tuhan. Adapun perbuatan kita hanya ikhtiar dan usaha saja. Nampak tak? Hatu tak serupa pada perbuatan. Pergi buat rumah. Pergi buat rumah, kau buat besi kau, buat kereta kau. Bukan pergi buat, pergi pindah kat kita. Asal biji besi ada dah pindah-pindah jadi sebutir kereta. Hatu tak serupa pada perbuatan. Lagu mana? Perbuatan kita ikhtiar usaha, perbuatan Allah menimbulkan hak tak ada we ada. Nampak? Hatu makna mukhalafatuhu lil hawadis.
Bersalahan Allah Ta'ala dengan segala yang baharu, yakni pada zatnya ia tak serupa, pada sifatnya ia tak serupa, pada perbuatan ia tak serupa. Pada dulu. Pada dulu. Tu. Tu masuk dia kena molek berkali-kali dengar, kena tu. Kena tu lagu tu. Dia. Kena tu kan? Kena tu Siapa tu Allah. Kena lagu tu, kena sifat-sifat dia tu. Dah sekat tu dulu. InsyaAllah ada masa kita ulas semula pula. Siapa iradat baru kita baca kitab. Tu masuk qiyamu binafsih, masuk wahdaniyah. Kudrat baru masuk iradat. Sekat tu dulu. Wallahu alam. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.